Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zakirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'du. Yang dihormati pihak pengurusan Pusat Pengajian ZEK Al-Quran wal Qiraat, semua warga kerjanya dan semua para pencinta ilmu yang berada dalam kuliah kita ini, yang live-nya, yang rakamannya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Waalaikumsalam. syukur pada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat yang dikurniakan oleh Allah kepada kita. Nikmat yang paling besar, nikmat iman dan Islam. Setelah nikmat Allah Ta'ala wujudkan kita di dunia ini. Berapa ramai orang yang tak wujud. Kalau nak tengok ramai ya. Orang yang dah kahwin, semua nak anak belaka. Tapi tak dapat-dapat juga anak. Jadi kita ni termasuk di kalangan orang makhluk yang Allah ciptakan, Allah jadikan untuk mendapat manfaat menjadi khalifah. Khalifah maknanya orang yang memakmurkan bumi ini dengan iman, amal dan segala bentuk kebajikan. Itu dia panggil khalifah. Dia beza di antara kita ni khalifah ke khalifah Allah. Kita ni khalifah ke khalifah Allah. Jawabnya kita hanya khalifah. Makna khalifah ni pegawai yang bertugas di atas muka dunia ini untuk memakmurkan bumi ini dengan syariat Allah. Itu makna khalifah. Jadi tugas khalifah ni berat. Yang pertama sekali, kita sendiri itu kena jadi seorang yang bertugas melakukan ibadat yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla ke atas diri kita dan ke atas sesiapa saja asalkan dia itu manusia. Allah Ta'ala berfirman dalam awal surah Al-Baqarah, Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah kamu akan Allah pencipta yang telah menciptakan kamu. Allah yang menjadikan kamu. Nah, itu dipanggil Allah. Allah yang menciptakan kita. Allah yang jadikan kita. Jadi alhamdulillah para jemaah sekalian, itulah kelebihan kita manusia. Dua je makhluk yang atas dunia ini yang diberi tanggungjawab. Dia panggil taklif. Taklif maknanya tanggungjawab sebagai orang yang diberi dosa dan pahala. Iaitulah al-jin wal-ins. Manusia dengan jin. Dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tak ciptakan jin dan manusia ni kecuali supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Jadi Allah Ta'ala kata, aku tak cipta jin dan manusia kecuali supaya mereka mengabdikan diri kepadaku. Jadi kita kena abdi. Apa makna abdi? Maknanya menjalankan tugas. Sebagai seorang hamba Allah di atas muka dunia yang kita menumpang di bumi Allah, kita seduh udara yang disediakan oleh Allah. Udara ni kalau Tuhan tak sedia, kita kena beli oksigen mahal. Cuba tengok orang-orang yang sakit. Afanallahu wa iyyakum. Allah Ta'ala lah selamatkan saya dan kamu semua daripada penyakit-penyakit yang berbahaya. Jadi orang yang tak cukup oksigen, berapa banyak dia punya bayaran harga apabila dia nak seduh udara. Jadi sekarang ni alhamdulillah kita bangun pagi, bangun tidur, nak tidur balik dalam keadaan apa? Dalam keadaan kita selamat, alhamdulillah, sejahtera. Baik para pelajar sekalian, itu muqaddimah tentang kita sebagai seorang manusia. Jadi sambungan kita pada kali ini dalam perbincangan kita di akhir bab solat, oleh kerana ramai di kalangan peserta kita ni dari kalangan muslimah, wanita, jadi elok juga kita masuk perbincangan tentang muslimah. Perbezaan cara solat wanita dengan laki-laki, apa beza? Dari sudut bilangan rakaat tak ada beza. Dari sudut, cuma ada beberapa tempat. Tak banyak pun. Beberapa tempat ni kata-kata tak banyak pun yang berbeza tu. Perbezaan wanita dan laki-laki dalam solat ada 5 perkara. Jadi kalau ada orang tanya, apa beza laki-laki wanita? Kata dari sudut bilangan rakaat tak sama. Dari sudut bacaan sama.
dari sudut, cuma mungkin dari sudut pergerakan, dia panggil sunat hai'ah, pergerakan, dan juga mungkin dari sudut sedikit dari sudut bacaan. Jadi ada 5 perkara perbezaan cara solat wanita dengan solat laki-laki mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Ada 5 perkara sunat bagi perempuan yang bersolat melakukan cara yang berbeza lelaki pada 5 perkara. Ada 5 ni yang jelas dan ada 5 masih lagi dalam skop perbincangan tentang hadis. Tengok ni dia punya ya. Perbezaan solat laki-laki dan wanita, yang pertama, anggota badan. Laki-laki disunatkan merenggangkan atau menjarakkan lengan daripada sisi badan ketika sujud dan menjarakkan perutnya dengan pahanya serta menjarakkan lengan dari sisi badan ketika takbir. Wanita disunatkan merapatkan anggota badan antara satu dengan yang lain seperti merapatkan lengan dengan sisi badan dan merapatkan perut dengan pahanya ketika sujud serta merapatkan lengan ke sisi badan ketika takbir. Ini kita tengok. Ini perbezaan pertama, merapatkan anggotanya antara satu dengan yang lain ketika sujud. Antara satu dengan yang lain ketika sujud. Rapat siku ke rusuk, merapatkan perut ke pahanya. Berlainan dengan laki-laki, mereka sunat merenggangkan. Jadi kita gini, kalau laki-laki dia buka gini, duduk buka, orang perempuan tutup gitu. Itu maksud renggang dengan buka. Renggang, maknanya akak gitu. Buka, tutup, yang perempuan duduk gitu. Itu je beza sikit je. Itu pun boleh je kalau wanita nak buat macam laki-laki, boleh. Cuma oleh kerana dia dibincangkan dalam kitab-kitab fikih kita, kitab fiqh, jadi kita bincanglah supaya para peserta ada ilmu tentang masalah ini. Kalau dengar orang cakap, wanita kena beza, betul, saya ada belajar. Tapi mana dalil dia? Kita tengok dalil. Berlainan dengan laki-laki, mereka sunat merenggangkan kedua-dua belah siku daripada rusuknya dan menjarakkan perut daripada dua pahanya. Itu untuk orang laki-laki. Dalilnya, Iza sajadtuma fadumma ba'dal lahmi ilal ardi fa innal mar'ata laysat fi dhalika karrajul. Ini hadis, apabila sujud rapatkanlah bahagian badan kamu ke lantai kerana orang perempuan tidak sama cara sujudnya sebagaimana orang laki-laki. Baik, ini dia kata ini gambaran perbezaan wanita. Melengkapkan perut ke pahanya, merapatkan dua siku ke rusuknya. Jadi dia tak buka sayap. Kata orang, kalau orang laki-laki kita panggil buka sayap, gitu buka. Ini gambarnya ada kan. Baik. Manakah dalil? Dalil yang kita baca tadi, dalil ni. Ini penting dalam kita belajar ni masalah dalil, dia panggil sandaran. Apa yang kita buat tu. Kalau tak ada sandaran, kita beribadat tak tahu ambil di mana, tidak elok. Tak. Setengah orang dia tak mahu, dia tak mari. Dia kata apalah ustaz-ustaz ni duk baca dalil Quran, dalil hadis, ni orang kampung tak tahu apa. Kita kata dia orang kampung tak tahu apa tu. Kalau kita tak ajar, tapi kalau ustaz dah ajar, ustaz kiai dah cerita, semua orang pandai. Betul tak? Kalau ustaz dah cerita, orang akan pandai. Kita ni kadang-kadang tugas ustaz memandaikan umat. Tugas ustaz memandaikan umat. Bukan kerja ustaz, orang panggil memperlekehkan umat. Tak boleh ajar. Dia orang ni yang mana tahu apa tahulah. Awak ni. Jadi kita kata, jangan gitu ustaz. Tak elok kita memperlekehkan kemampuan orang. Tidak elok. Ini gambar majalah solusi. Dulu satu masa dulu kita ada satu majalah solusi. Sahabat saya Ismail Safari, dia jadi pengedar di sana di Singapura. Ni solusi ni. Dalil dia, dalil ni saya tak sempat terjemah, tak apalah kita baca. Qala al-Baihaqi fi Sunanil Kubra, Imam Baihaqi ni seorang tokoh ulama hadis, dia juga mazhab Syafi'i. Apa dia cakap? Kata al-Baihaqi, wa qad ruwiya fihi hadithan dha'ifan la yuhtaju bi amsalihima. Hadis yang membezakan kedudukan laki-laki dengan perempuan tadi, hadis yang membezakan kedudukan laki dengan perempuan tadi, diriwayatkan dengan dua hadis dhaifah ni, duanya dhaif, tidak boleh dibuat hujah
dengan dua-dua hadis ini. Itu komentar daripada Imam Al-Baihaqi. Mana dia hadis? Hadis yang pertama, wa kana ya'muru rijal an yufrisul yusra wa yunsibul yumna fi sahih. Wa ya'muru nisa an yatarabba'na. Jadi katanya Nabi SAW mengarahkan wanita supaya yatarabba'na, duduk rapat gitu. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua lebih jelas. Hadis Abdullah bin Umar, "Iza jalasatil mar'atu fis salawati wada'at fakhidha ala fakhidha al-ukhra." Apabila wanita tu duduk waktu solat dia letakkan paha dia di atas pahanya. Wa iza sajadat ilsaqat batnaha fi fakhizaiha. Bila wanita ni sujud, maka dia kena rapatkan perut dia dengan paha dia. Kasitri ma yakunu laha, sebagai orang panggil menutup, lebih tertutup lah keadaan wanita tu. Kalau dia buka itu jadi nampak macam terbuka sangat, jadi duduk macam tu tertutup. Ini dua hadis yang menunjukkan tentang perbezaan laki-laki dengan wanita. Namun Imamul Baihaqi sebagai pengeluarkan hadis ini, yang menukilkan hadis dalam kitab dia, awal-awal lagi telah mengatakan ruwiya fihi haditsani dha'ifa la yuhtaju bi amsalihima. Dua-dua hadis ni tak boleh dibuat hujah. Jadi kerana itu kita tengok dalam bab ini ada keluasan lah, ada keluasan. Sama ada puan nak kekalkan dengan perbezaan ini sebagaimana yang diamalkan oleh uruh dalam masyarakat kita, ataupun sama dengan laki-laki, kita kata tidak ada halangan, tidak ada kesalahan. Lebih-lebih kalau kita solat di tempat yang tertutup, sama-sama wanita, apa yang nak sembunyi apa sama wanita kan. Tapi kalau kita solat di tempat terbuka, eloklah kita rapatkan sebagaimana yang disyorkan, yang dianjurkan oleh para ulama fiqh berdasarkan hadis yang lemah ini. Wallahu a'lam. Baiklah. Perbezaan yang kedua, itu perbezaan yang pertama dari sudut rapat, renggang dia punya kedudukan. Perbezaan yang kedua, solat wanita laki-laki iaitulah memperlahankan suara, memperlahankan suara. Walaupun ketika bersolat yang bacaannya nyaring, jahar itu makna nyaring, sekiranya bersolat di tempat yang ada laki-laki bukan mahram, laki-laki yang bukan mahram, mana laki-laki yang asing lah, bukan adik-beradik dia, bukan suami dia, bukan anak saudara dia. Sekiranya bersolat di tempat yang laki-laki kerana dikhawatiri menimbulkan fitnah, maka Allah Ta'ala perintah dalam surah Al-Ahzab ayat 32, فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ. Oleh itu, janganlah kamu berkata-kata dengan lembut, manja, sama-sama bercakap dengan laki-laki yang asing. Nak bercakap, cakap biasalah. Yang nak manja-manja ni, suara manja ni dengan suami. Dengan orang lain tak boleh. Jadi, kerana yang demikian boleh menimbulkan keinginan orang yang ada penyakit dalam hatinya menaruh tujuan buruk pada kamu. Jadi orang yang ada masalah dalam hati dia, bahasa jenis minat ke wanita ni, suka kepada wanita, mungkin dia akan menaruh perasaan buruk bahawa orang ni cakap je lunak, cakapnya baik, jadi tidak elok kita. Sama juga bila kita baca Quran depan orang-orang lelaki, tak payahlah rendah-rendahkan suara. Jadi kita cakap baca biasa je lah. Alhamdulillah, itu yang kedua. Perbezaan yang ketiga, laki-laki dengan wanita. Perbezaan yang ketiga, dari sudut orang perempuan yang ingin mengingatkan orang lain untuk sebarang tujuan tentang sesuatu yang berlaku ketika hendak bersolat. Contohnya dalam solat. Waktu solat, berlaku sesuatu, kita nak tegur. Kita nak tegur imam. Tak. Kita kata imam ada buat salah. Imam buat salah, terlupa bacaan ke, terlupa rakaat ke. Jadi, contohlah kita kata imam ni, dia terus dia rukuk. Sedangkan dia belum baca Fatihah. Andai katalah. Ataupun dia tak cukup dia punya sujud. Dia sujud sekali je. Jadi, kemana kita nak tegur? Bagi orang lelaki, dia akan tegur dengan bertasbih. Subhanallah. Jadi contohnya, sepatutnya kita duduk tasyahud awal kan. Jadi imam ni bangun daripada sujud, terus nak bangun ke rakaat yang ketiga.
Jadi kita berkata, Subhanallah. Ah. Tapi kalau wanita macam mana? Kalau wanita, bagaimana nak tegur? Dia tepuk di belakangnya. Gini. Bukan gini. Kalau gini happy. Kalau gini, happy ni. Nah, macam orang menyanyi. Tak, kita gini. Tepuk di belakang. Ni. Right? Gitu. Jadi imam pun kalau bunyi pek kat belakang tu, macam mana mau tegur Ustaz? Kebanyakan masjid sekarang ni, tak, tambah-tambah masjid di tempat tuan-tuan ni, puan-puan ni, tingkat atas wanita solat. Mana nak dengar? Sudah. Yang ni zaman Nabi SAW, dia susunan dia simple. Laki-laki depan, kanak-kanak tengah, wanita belakang. Jadi dengarlah kalau kita duduk masjid masa tu tak besar sangat. Jadi dia isyarat ni. Gitu. Gitulah, sama-sama wanita pun isyarat. Gitulah juga ya. Jadi dalilnya daripada Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man rabahu syai'un fi salati falyusabbih." Sesiapa yang meragui sesuatu ketika solat, imam ni macam mana ni? Lebih ke tak ada sujud ni, tak cukup ni kah? Falyusabbih adalah dia bertasbih. Subhanallah. Jadi imam pun mikir, mana silap aku ni? Apa yang tertinggal ni? Jadi imam dia kena cari masalah dia. Dia kena cari masalah. Fa iza sabbaha iltifita ilaih. Bila kita tasbih, imam pun fikir, apa silap aku? Wa innamat tasfiqu lin nisa. Tepuk tangan belakang ni khas untuk muslimat ya. Bila wanita nak tegur, dia kena tegur dengan tepuk tangan, dia tak boleh bertempik seperti orang laki-laki. Jadi jelaslah kepada kita perbezaan yang ketiga tentang cara nak menegur imam atau nak tegur orang yang salah dalam solat, itu di antara laki-laki dengan wanita. Baik, yang keempat. Perbezaan yang keempat, sebagaimana yang dinyatakan aurat perempuan adalah seluruh anggota badan, melainkan muka dan dua tapak tangan. Ini untuk orang wanita, semua anggota dia. Untuk orang laki-laki, bagaimana? Untuk orang laki-laki tak. Untuk orang laki-laki, dia minima. Saya kata ini minima aurat di antara pusat dengan lutut. Kalau kita pakai kain tuala, contohlah orang ni kena tsunami. Lari dia, tinggal dia punya bilik hotel, kain, baju semua tinggal. Kebetulan waktu tu dia sedang baru nak mandi. Pakai tuala, towel dia pakai. Dan jadi ada di tubuh dia towel lah, tuala. Masuk waktu nak solat, dia boleh solat dengan tuala tu. Sebab itu minima tutup aurat bagi orang laki-laki. Tetapi kita dah bincang dalam siri yang lepas, makruh orang laki-laki solat tanpa baju, tidak ada atas bau je sebarang tutup. Itu makruh dia panggil perbuatan itu. Jadi bila kita nak pergi masjid, ambillah pakaian yang elok. Jangan duk pakai, gua apa pasal ni pak cik ni datang yang kain sarung je ni, tak pakai baju. Aurat dengan lutut. Kita kata itu untuk minima aurat bagi orang yang tak ada pakaian. Bagi orang yang ada pakaian, no, tidak itu cara dia. Cara dia macam mana? Cara dia, pakailah yang baik. Pakai sarung, pakai jubah, pakai seluar, pakai baju, pakai kopiah, songkok, kan? Jadi elok. Adapun wanita, seluruh tubuhnya melainkan muka dengan tapak tangan sehingga pergelangan tangan. Ini pergelangan tangan dia panggil setakat ni. Ini pergelangan tangan. Sebab itulah wanita, kita ya buat susah benarnya tu, macam gambar yang muslimah terpakai tu, okey dah tu. Tak perlulah bawa kain telekung. Ni kain telekung ni sebenarnya wanita-wanita menyusahkan dia je. Setengah wanita ni pula bukan menyusah Ustaz, kita beli mahal ni. Ya, ada jenama-jenama tertentu. Saya tak nak sebut nama jenama di sini sebab nanti syarikat marah dengan saya. Dia kata, kenapa Ustaz kempen jenama ni tak kempen jenama saya? Satu. Sebab yang kedua, dia orang tak bagi royalti ke Abu Anas. Nah, kalau kita kempen pun bukan dia orang bagi royalti kat saya.
Abu Anas, oleh kerana you dah kempen para jemaah pakai beli kita punya apa ni jenama ni, ambil lah. Tak ada. Saya gurau ya tu. Gurau. Cuma tak elok kita sebut nama syarikat orang. Sama ada kita puji ataupun kita, apalah kalau kita nak keji syarikat. Yang penting, kalau pakai macam ni, pakai telekong yang ada sekarang, seperti dalam gambar ini, memadai cukup. Tak perlu kita susah-susah pergi duk cari yang mahal-mahal. Tapi apa boleh buat, masing-masing makcik, hajah, mak datin seri, puan-puan ni kadang-kadang bangga juga kan. Ini kain tudung ni baru beli, baru dapat ni. Oh, ini tempahan khas dengan labuci, lilak-lilaknya. Kata apalah awak ni. Allah Ta'ala tak pandang semua tu. Allah pandang kepada hati kita, ikhlas tak ikhlas. Ingat. Jadi jelaslah kepada kita 4 perkara perbezaan. Yang terakhir, perbezaan yang kelima, azan tidak disunatkan bagi perempuan, namun sunat baginya iqamah saja. Itu pun bukan dengan mic, bukan dengan mikrofon. Nah, jadi oleh kerana puan nak qamat, pegang Allahu Akbar, Allahu Akbar. No. Cukuplah kita qamat di antara sama-sama dia dalam masjid dan tidak perlu pada mic, kerana itulah watak wanita dalam salat. Azan tidak disunatkan bagi orang perempuan, namun sunat baginya iqamah saja. Walau bagaimanapun tidak makruh jika perempuan azan dengan suara yang perlahan, malah dianggap sebagai zikir yang berpahala. Contohnya dia duduk ramai-ramai. Kita hari ini buat perkumpulan wanita, ada perhimpunan kita. Di masjid ke, di surau ke, di dewan ke. Ya, kita nak azan ya, boleh ya, sama-sama dia. Tapi jika dengan azan dengan suara yang kuat, hukumnya makruh. Malah haram pula jika dikhawatiri fitnah. Sebagian diketahui azan adalah sunat bagi mereka pada setiap solat fardu yang akan didirikan, khususnya bagi kaum laki-laki. Jadi dari sudut suara, jadi wanita kena rendahkan suara dia, tak boleh dia banyak-banyak. Azan tak ada bagi wanita, iqamah jadi ada. Alhamdulillah, tamatlah perbincangan kita tentang perbezaan di antara laki-laki dan wanita. Alhamdulillah. Baik, sekarang saya dah selesai solat fardu. Kita pun dah belajar dah baru ni zikir selepas solat. Ingat lagi kan? Bermula dengan apa? Bermula dengan istighfar. Astaghfirullah. 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 Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ingat 10 bacaan yang maksur, yang dikumpulkan dari sunnah Nabi SAW, dan juga itu juga amalan yang sebenarnya dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i yang menyebut tentang 10 perkara amalan yang diambil daripada Nabi SAW. Ada pun beberapa lagi perkara mungkin khilaf benda tu. Khilaf tentang hadis dia. Sahih ke tak sahih? Tak apalah. Bagi anda lah, kalau tuan-tuan dan puan-puan boleh istiqamah dengan 10 bacaan yang telah kita belajar baru ni, itu satu nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Sebab apa kita kata nikmat yang sangat besar? Sebab kita sudah beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi itu sebelum kita berpindah kepada sesi seterusnya, iaitu berpindah kepada bab solat sunat. Elok juga kalau kita ulang kaji balik bacaan zikir selepas solat yang telah saya, ataupun kita tunggu di akhir. Tunggu di akhir. Di akhir nanti ada masa sikit, kita akan ulang kaji balik zikir selepas solat yang telah kita belajar. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita pindah kepada solat sunat. Solat sunat ni, yang pertama sekali adalah merupakan suatu amalan yang digalakkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa digalakkan? Ia berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kelebihan melakukan amal sunat. Kelebihan amal sunat. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
telah bersabda, Nabi kata apa? Qala Allah. Jadi Nabi bersabda, tapi Nabi nukilkan dari Allah. Untuk maklumat tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah bacaan itu, apa hadis itu Nabi sebut dari Allah, maka nama dia hadis Qudsi. Ingat, apa nama hadis itu? Hadis Qudsi. Apa nama hadis Qudsi? Hadis ini diambil daripada zat yang mulia, daripada Allah Azza wa Jalla. Cuma dia berbeza dengan Quran. Al-Quran, qaul, apa ni, lafaz dia dari Allah dan makna dia dari Allah, tak boleh kita ubah-ubah langsung. Tapi hadis Qudsi ini Allah Taala bagi makna saja, tapi lafaznya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yuta'abbadu bitilawatihi, dan kita tidak beribadat baca dia sebagaimana kita beribadat membaca Al-Quran. Baca Quran itu dianggap sebagai ibadat. Baca hadis kursi tidaklah beribadat seperti baca Quran. Ada pahala, naam, berbeza, tapi taklah seperti kita baca Quran setiap huruf 10 gandaan yang telah disebutkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa Allah Taala berfirman dalam hadis kursi tentang solat sunat ni, apa dia? Wa ma taqarraba ilayya 'abdi ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah hamba-Ku mendekatkanku dengan amalan yang lebih aku sukai daripada dia mengerjakan apa yang telah aku fardukan ke atasnya. Jadi maksud dia apa hadis ni? Hadis ini maksud dia, para jemaah sekalian, Allah Taala suka sangat hamba dia melakukan amal-amal fardu. Suka sangat melakukan amal fardu. Maknanya solat fardu, puasa fardu, zakat, haji, iaitu dia panggil amal yang diwajibkan oleh Allah. Sebab kalau yang dia beza yang wajib dengan yang sunat ni, jauh perbezaan. Yang wajib kalau buat dapat pahala, kalau tak buat bala. Ingat, yang wajib kalau buat dapat pahala, tetapi kalau tidak buat dapat bala. Maknanya neraka lah orang ni. Kalau dia tak taubat, neraka lah jawabnya kan. Itu dia panggil. Tetapi amalan sunat, kalau buat dapat pahala, kalau tak buat, apa dia kalau tak buat? Amalan yang wajib, buat dapat pahala, kalau tak buat, rugi pahala. Tulis itu. Amalan yang wajib, buat dapat pahala, kalau tak buat, rugi pahala. Itu beza tak beza? Beza sangatlah, kan? Buat boleh pahala, tak buat rugi pahala. Tak, ada orang cakap, amalan sunat ni kalau buat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa. Betul. Saya pun tak kata salah. Cuma saya kata rugi pahala itu bahasa apa tu? Dia panggil bahasa motivasi. Bahasa motivasi. Sebab apa bahasa motivasi? Sebab kita nak para jemaah sekalian, kita nak tuan-tuan dan puan-puan biar menjiwai, aku ni kalau tak buat rugi. Itu yang kita nak. Aku ni kalau tak buat rugi pahala. Kalau buat boleh pahala. Biarlah kita terasa sedemikian. Alhamdulillah, dengan bahasa motivasi yang saya guna ni, setakat yang saya buat kajian lah kepada para pendengar, memberi kesan dalam jiwa. Sehingga dia kata, Ustaz, saya dengan kata-kata ini, kita jadi tak sampai hati nak tinggal. Tak tergamak nak tinggal amalan sunat sebab rugi pahala. Ingat. Baik. Apa lagi kelebihan? Allah sebut dalam hadis kursi, wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil atta uhibbah. Allah kata, dan sentiasalah hamba-Ku mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan amalan sunat sehingga aku cinta kepadanya. Ingat balik. Jadi berterusanlah hamba-Ku melakukan amal-amal sunat sehingga aku apa? Cintai, menyayanginya. Jadi para jemaah sekalian, kita sekarang ni nak mencari
Mencari apa? Mencari kasih sayang Allah Azza wa Jalla kepada kita. Nak cari kasih dan sayang Allah kepada kita. Jadi kalau kita Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala kasih kepada kita, apa lagi yang kita nak? Tak ada lagi lah kecuali kebahagiaanlah kita di dunia, amannya kita di akhirat apabila kita disayangi oleh Allah Azza wa Jalla. Maknanya di antara ada sebuah buku yang saya baru je keluar, nama dia Musafir Menuju Allah. Musafir Menuju Allah. Tuan-tuan boleh carilah di kedai buku. Kalau keluar mari ke Malaysia ni, buku ada jual di toko-toko buku. Tajuk dia Musafir Menuju Allah, di mana dalam kitab ini kita bawa 10 sebab 10 sebab dapat meraih cinta dan kasih Allah kepada kita. 10 sebab kita akan dapat meraih cinta dan kasih Allah kepada kita. 10 sebab. Kan? Kena usahalah biar dapat. Di antara salah satu daripadanya, melakukan amal-amal yang sunat. Melakukan amal yang sunat. Baik. Sekarang ni saya nak kempen tuan-tuan dan puan-puan satu projek. Nama projek ni menarik. Projek Mega Mampu Milik. Projek Mega Mampu Milik. Apa nama projek Mega Mampu Milik? Maknanya projek yang besar. Dan anda mampu memilikinya. Adapun projek-projek lain, pencakar langit lah kita kata tak. Bangunan yang besar-besar tu. Gedung-gedung yang hebat-hebat, mall-mall tu. Itu mampu selfie belakang tu. Bukan mampu milik. Pemilik dia orang lain, orang kaya-kaya memilih. Tak kira lah orang Islam ke bukan Islam. Yang penting pemilik dia orang lain. Kita hanya pemilik kamera yang mampu selfie depan bangunan. Pergi bangunan besar kan? Kalau pergi mai KL, depan KLCC tu. Ambil gambar. Habis. Saya selalu gurau. Saya kata kita ni ada 2 mazhab. Satu mazhab selfie, satu lagi mazhab wasafi. Ingat, satu mazhab selfie, satu lagi dia panggil mazhab wasafi. Lepas kita ambil selfie, ambil gambar sendiri, lepas tu kita masuk dalam grup WhatsApp. Itu maksud dia selfie wasafi. Habislah, sekat tu je lah. Habis sekat tu je. Tapi projek yang kita nak buat ni, yang kita nak kempen tuan-tuan dan puan-puan ni, nama dia Projek Mega Mampu Milik. Maknanya projek yang besar. Yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada hamba dia. Siapa dia buat ini, bukan banyak pun. 12 rakaat. Satu hari, satu malam, dia akan dapat projek Mega Mahligai dalam syurga. Masya Allah, tabarakallah. Nak kata nak tuan-tuan? Jawabnya nak sangatlah kan. Siapa tak nak? Tengok ni. Tengok dalam skrin ni. Sabda Nabi SAW, man salla thintai asyrata raka'ah fi yaumin wa laylatin. Siapa dia solat 12 rakaat satu hari satu malam. Satu hari dia solat 12 rakaat. Bunya lahu bihinna baitum fil jannah, bunya lahu bihinna baitum fil jannah. Nascaya Allah Ta'ala akan bina sebuah mahligai dalam syurga. Itu yang saya namakan Projek Mega Mampu Milik tu. Projek Mega. Ini rumah dalam syurga, bukan rumah pelik, bukan rumah apartmen, bukan rumah semi-D, bukan rumah ini, tapi rumah yang Allah Ta'ala beri kepada siapa? Beri kepada hamba dia yang salat 12 rakaat satu hari satu malam. Dia panggil sunnatun muakkadatun. Sunat muakkad. Galakkan salat sunat qabliyah dan ba'diyah yang dipanggil sunat muakkad. Itu dia panggil 12 rakaat. Jaga yang ni, kita akan mampu. Kita akan dapat sebuah banglo dalam syurga. Hari-hari, ya. Banyaklah Ustaz. Awak ni macam-macam lah. Waktu nak cari pahala ni rasa banyak lah. Rasa ni kan. Kita jangan buat macam tu. Kita kena buat sebagaimana yang disebut oleh para ulama di kalangan para sahabat dan orang-orang yang hebat-hebat. Mereka ini bila jumpa hadis yang menyebut tentang amalan, mereka tak akan tinggal. Mereka tak akan tinggal. Contohnya, hadis yang saya kempen. Hadis ini diriwayat oleh isteri Nabi, nama dia Ramlah binti Abi Sufyan, ataupun nama dia betul, nama gelarannya Ummu Habibah. Ramlah binti Abi Sufyan, nama dia Ummu Habibah radhiyallahu anha. Hadis ini dalam Muslim, sahih. Apa Ummu Habibah kata? Selepas dia meriwayatkan hadis kelebihan ini,
Kata dia Ramlah, maka aku tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah aku tinggal lagi 12 rakaat ini semenjak aku terima daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali hari uzur. Hari uzur, hari haid itu dipanggil uzur syar'i. Uzur syar'i tak apalah, sebab kita uzur kerana Allah yang beri keuzuran, bukan kita nak ponting. Bukan kita tak nak buat, tapi Allah yang beri kepada kita keuzuran. Itu dia panggil bonus. Itu dia panggil bonus dari Allah Azza wa Jalla. Jadi kita jangan duk kata, apa nak alat, tak ada. Tuhan bagi bonus, ambil je lah. Dia kata tak pernah aku tinggal semenjak aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ambasah. Ambasah ni adik dia yang meriwayatkan hadis daripada Ummu Habibah. Perawi hadis berkata, aku juga tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya daripada Ummu Habibah. Dua. Rawi yang ketiga, Amr bin Aus berkata, aku juga tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya daripada Ambasah. Rawi yang keempat berkata pula An-Nu'man bin Salim, aku juga tidak pernah meninggalkannya semenjak aku mendengarnya daripada Amr bin Aus. Itu perangai para sahabat. Apabila mereka terima mana-mana amalan, mereka akan declare, mengatakan bahawa mereka tidak akan meninggalkan amalan ini setelah menerimanya daripada rawi-rawi yang telah sampai. Menarik. Jadi kita juga, saya nak juga tuan-tuan dan puan-puan, kita buat aku janji hari ini, insya-Allah kami juga tak nak tinggal lagi amalan 12 rakaat ini semenjak kami dengar hadis ini daripada Abu Anas. Insya-Allah, kata insya-Allah. Kan? Boleh kata insya-Allah. Tak apa dah. Kalau kita sekali-sekala tak terbuat, kita kata mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan kita, Allah Ta'ala beri pahala bonus kepada kita. Apa kepecahan dia? Tengok dalam hadis ni. Pecahan dianya 2 rakaat. Tengok dalam poster ni, saya tanda yang hijau ni. Yang ada tanda hijau right ni, hijau. Itu dia panggil sunnatun muakkad. Sunat muakkad ni mana sunat yang dituntut kuat kita buat sunat ni. Jangan tinggal. Jangan ditinggalkan. Yang pertama sekali, 2 rakaat sebelum subuh. 2 rakaat sebelum subuh. Dia panggil qabliyah subuh. Sebelum subuh ni tuan-tuan dan puan-puan, bila waktu dia? Ada orang keliru kat sini. Dia kata belum subuh ni maknanya belum azan. No. Sebelum solat subuh. Mana selepas azan subuh, sebelum iqamat, itu dipanggil waktu solat qabliyah fajar. Adapun sebelum azan subuh, itu waktu tahajud. Jangan kita bertukar pula. Itu waktu tahajud. Jadi kita bukan nak buat tahajud, kita nak buat solat sunat fajar. Itu satu. Yang kedua, kelebihan solat sunat fajar sendiri pula. Kelebihan dia sendiri. Ada pula kelebihan lain. Nabi sebut dalam hadis, raka'atayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Raka'atayil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat sunat fajar itu lebih baik daripada engkau miliki dunia dan isi kandungan. 2 rakaat engkau solat sunat fajar itu lebih baik daripada engkau memiliki dunia dan isi kandungannya. Masya Allah. Bertapa nilai tinggi. Jadi kita dah jaga 2 rakaat. Subuh, ba'diyah subuh, X, tak ada. Kemudian solat yang dianjurkan lagi selepas pada subuh, nama dia solat duha. Nantilah kejap lagi kita masuk bab duha kejap lagi. Ini kita nak settlekan, nak selesaikan perbincangan tentang solat sunat qabliyah, ba'diyah, dia panggil projek mega. Masuk waktu zuhur. Dah azan zuhur dah. Apa yang kau nak buat? Jawabnya kita solat 2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. Ini muakkad. Macam mana cara pelaksanaan? Dengar ni. Cara pelaksanaannya macam mana? Kita boleh buat melalui 2 dimensi. 2 rakaat bagi salam, tambah 2 rakaat pula. Tetapi sekiranya tak cukup masa. Kita sampai dah lama dah orang masuk waktu, orang dah azan lama dah. Kita pun tengok di skrin TV masjid tu, dia kata tinggal 3 minit je lagi.
nak qamat. Kalau kita buat 2 rakaat, mungkin dapat 2 rakaat ya. 2 lagi tak dapat. Maka tuan-tuan dan puan boleh solat terus 4 rakaat. Saja aku solat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat. Terus. Jadi cepatlah. 1, 2, 3, 4. Kena tahiyat awal. Tak tahiyat awal pun tak apa. Tak tahiyat awal pun tak ada masalah. Yang penting kita solat 4 rakaat. Contohnya kita baru sudah rakaat yang ketiga nak masuk rakaat yang keempat, orang dah qamat. Jadi kita boleh teruskan cepat-cepat solat 1 rakaat lagi, lengkapkan 4 rakaat boleh. Tapi kalau kita buat 2 rakaat, selepas kita bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah, orang dah qamat. Tak boleh lagi nak solat yang kedua. Sebab la salata iza uqimatis salah fala salat illa al-maktubah. Apabila sudah diiqamatkan solat, Nabi sebut dalam hadis, apabila sudah diiqamatkan solat, maka tak boleh lagi kita solat sunat kecuali solat fardu je boleh. Jadi untuk menyelesaikan masalah ini, saya bagi solusi awal-awal lagi. Kalau ada masa kita buat 2-2, kalau tak ada masa kita buat 4. 4 pun kalau masa terhad, nak tasyahud awal pun tak sempat, pakai terus ya. 1, 2, 3, 4 baru duduk tasyahud. Alhamdulillah. Andaian yang ketiga. Baiklah kita jawab terus kan, supaya tuan-tuan pun tak tertanya-tanya soalan. Saya ni mesyuarat lagi ni, panjang. Sampai-sampai di surau, di masjid, orang dah apa ni, dah qamat dah. Dah solat dah. Ataupun sudah dah solat. Macam mana dengan projek mega saya? Ataupun kita pergi masjid, orang dah solat, siap dah solat. Jadi kita nak solat macam mana? Jawabnya kita masuk solat dengan imam, kita qada selepas daripada zuhur. Lepas solat zuhur, kita solat 4 qabliyah, 2 ba'diyah ataupun 4 ba'diyah yang kita pilih nanti insya-Allah. Jadi boleh. Boleh. Untuk solat-solat sunat muakkad diqada kalau terlepas waktunya. Sama juga tadi isu qabliyah subuh. Kita sedang lambat, nak pergi masjid tak sempat dah, ataupun orang dah qamat dah. Macam awak nak buat? Solat subuh dulu, kemudian kita solat qabliyah subuh selepas solat subuh. Cuma hati-hatilah. Kata kita solat di tempat publik terbuka, nanti orang tanya, Pak Haji, Mak Haji tu pelik. Dia solat sunat lepas subuh. Warak tak bertempat tu. Nanti orang kecam kita. Orang mengumpat kita, dia orang boleh dosa. Jadi kita jangan buat depan yang menyebabkan orang berdosa kerana kita. Habis macam mana Ustaz? Tunggulah tengok tak ada orang kat masjid, orang dah keluar, kita bersolat. Ataupun kalau ada orang yang kita kenal, kita bagi tahu terus. Saya nak solat qabliyah subuh ni. Saya nak qada qabliyah subuh. Bagi tahu kepada member-member supaya mereka tak kecam kita. Ya, ataupun lagi selamat, balik solat di rumah je lah. Balik solat di rumah, itu lagilah selamat. Sebab siapa nak kecam kita, rumah kita, orang tak tahu pun. Alhamdulillah. Baik, itu baru 2, 4, 6. Kemudian 8, 2 rakaat ba'da zuhur. 2 rakaat lepas zuhur, itu dia panggil 8 rakaat. Yang ke-8. Jadi lepas zuhur kita ada 2 option, 2 pilihan. Yang pertama, sunat muakkad 2 rakaat. Maknanya kita buat sebelum zuhur 4, selepas zuhur 2. Ataupun kita memilih satu lagi hadis Nabi SAW, Nabi kita sebut, Allah Ta'ala, siapa dia solat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 lepas zuhur, ianya tidak akan disentuh oleh api neraka. Itu kelebihan. 4 belum zuhur, 4 lepas zuhur. Mana 4 lepas zuhur tu, 2 yang muakkad, 2 lagi tidak muakkad. Jadi kita buat 4. Jadi itu dia panggil kelebihan besar. Kelebihan besar, apa dia? Hadis itu mengatakan, lan yalil jannar, tak akan masuk neraka orang ni. Jadi insya-Allah kita buatlah 4. Kalau tak sempat juga lepas zuhur tu nak buat 4, awak jaga 2 rakaat biar nak, sebab kita nak cukup kita punya kuota 12 rakaat projek mega ni. Nak cukup kuota 12 rakaat projek mega. Alhamdulillah. Habislah kita masuk waktu asar.
Masuk waktu asar, apa yang kita nak buat? Waktu sebelum asar, ada sunat qabliyah ke? Ada. Tapi dia tak masuk dalam pakej 12. Dia tak masuk dalam pakej 12 projek mega mampu milik. Dia ada hadis tersendiri. Sama ada awak solat 2 rakaat ataupun awak solat 4 rakaat. Sebab tu kita tak letak warna hijau kat sini. Ingat tak ada tanda hijau sini. Nah, ni dalam gambar ni tak ada tanda hijau. Yang adanya tanda biasa 2-2. Jadi apa pilihan saya? Jawabnya awak buat. Seeloknya 4 rakaat. Oh, ada dalil? Naam. Mana boleh cakap tak ada dalil kan? Mana boleh cakap tak ada dalil? Jadi tak ada dalil. Dalil dia apa? Dalil dianya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Dengar dalil. Rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Allah Ta'ala merahmati, semoga Allah Ta'ala merahmati, apa dia? Orang yang mengerjakan solat sunat 4 rakaat sebelum asar. Itu doa Nabi SAW. Semoga Allah Ta'ala merahmati mana-mana orang yang solat sebelum asar 4 rakaat. Hadis ini rawahu Ahmad wa Abu Daud dan lain-lain. Jadi kata di para ulama, siapa yang nak menggapai doa Nabi tadi, rahimallahu mra'an, semoga Allah Ta'ala bagi rahmat kepada mana-mana orang yang solat sebelum asar 4 rakaat. Jadi kalau kau nak kelebihan ini, solat lepas sebelum asar 4 rakaat. Walaupun dia tak masuk dalam projek mega, tapi dia masuk dalam projek syurga. Nak beza kan? Dia tak masuk dalam projek mega ni, Ustaz. Tak apa, dia masuk dalam projek nak dapat syurga. Alhamdulillah, itu besar dia punya kelebihan. Besar kelebihan sebab apa? Sebab bila kita nak masuk dalam projek nak dapat syurga ni bukan kecil. Tak, bukannya kecil. Sayyidina Ali bin Abi Talib berkata dengan sanadnya hasan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-'asri 4 rakaat. Jadi Nabi kita solat sebelum asar 4 rakaat, yafsilu bainahunna bit taslim alal malaikatil muqarrabin wa man ta'minal muslimin. Jadi ada kata dia dipisahkan 4 rakaat itu dengan tahiyat salam, maknanya kepada malaikat, maknanya dia buat ada tasyahud di tengah. Baiklah, yang penting ini salah satu daripada solat sunat. Baik, kita pergi pada maghrib. Maghrib ada tak solat sunat qabliyah? Naam, ada, sama juga. Dia tidak termasuk dalam projek mega. Dia tak termasuk dalam projek mega mampu milik. Dia masuk dalam kumpulan solat sunat umum. Solat sunat sebelum maghrib dan sebelum isya. Kita kembar dua sekali. Sebelum maghrib, sebelum isya. Dia masuk dalam hadis umum. Nabi kita sebut apa? Baina kulli azanaini salatun. Baina kulli azanaini salatun. Baina kulli azanaini salatun. Antara dua azan, yakni azan dengan iqamat, terdapat solat sunat. Nabi ulang 3 kali. Qala fis salisati liman syaa. Kali yang ketiga Nabi kata untuk siapa yang nak buat, buatlah. Ada Ibn sini, hadis ini rawahu Muslim. Hadis sahih. Karena itulah para ulama hadis kata, hadis ini menunjukkan sunat itu tidak kuat tuntutannya. Sebab Nabi kata liman syaa. Berbeza yang muakkad. Yang muakkad ni kalau Nabi terlepas, dia akan qada. Macam sunat lepas zuhur tadi, dia tak sempat solat, dia qada. Jadi sebelum asar ni, sebelum maghrib, sebelum isya, Nabi kata liman syaa. Liman syaa. Jadi kita kena ingatlah para jemaah sekalian, tengok dalam kitab ni, cuma yang ada projek mega apa? Yang ada projek mega, kita pergi kepada solat sunat ba'dal maghrib 2 rakaat. Ini masuk 10 yang ke-10. Solat sunat ba'dal isya 2 rakaat, itu dia panggil yang ke-12. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan kata insyaAllah, alhamdulillah, Bu Ana saya dah cukup. Semalam cukup 12. Hari ini insyaAllah cukup 12. Hari-hari kita akan dapat projek mega, hari-hari kita akan dapat rumah dalam syurga, insyaAllah. Kata ulama hadis, kalau dah ada rumah dalam syurga, nak dapat visa masuk tu senanglah, insyaAllah. Dan jadi usahlah. Saya nak janji dengan tuan-tuan dan puan-puan, kita buat perjanjian damai di sini, perjanjian MOU di sini.
Apa dia? Saya sebagaimana kata di rawi hadis tadi, kami tak tinggal lagi solat ini setelah kita dengar daripada Nabi SAW. Kita juga nak cakap macam itulah. Kami tak nak tinggal lagi solat ini setelah kami baca hadis ini daripada Abu Anas. Nah, ini insya-Allah. Ini motivasi, ini motivasi. Oh, kalau tinggal juga Ustaz, apa nak buat? Takkanlah saya nak pergi pulah telinga. Nah, kalau awak tinggal juga awak rugilah. Kita balik kepada definisi asal lah, solat sunat ni, perkara sunat kalau buat dapat pahala, tak buat rugi pahala. Kalau awak tak buat, rugi. Siapa yang rugi? Awaklah rugi, orang lain buat. Nah, jadi kita kata itu satu perkara. Jadi sesallah kita dari sudut solat sunat qabliyah ba'diyah, yang muakkad yang tak muakkad. Tak muakkad maksudnya kurang dia punya tuntutan untuk melakukan. Tapi dia termasuk dalam skup solat sunat. Solat sunat yang disunatkan. Nah, solat sunat yang disunatkan kita buat. Ada juga solat sunat rekaan, tak ada daripada Nabi, tak ada daripada sahabat, tak ada daripada orang tua ini, tapi kita yang semangat nak buat, kita kata itu solat sunat yang dibuat, yang tidak dibuat. Baiklah. Ada lagi solat sunat lain? Ada. Ada beberapa perkara yang perlu kita tambah, iaitu tengok dalam skrin ini. Untuk pagi, kita ada solat duha. Solat duha. Solat duha ni minima dia 2 rakaat. Yang eloknya 4, lagi elok 8, maksima yang ada riwayat 12 rakaat. Maksima tu paling tinggi lah. Satu lagi solat witir. Bila ke solat witir ni? Solat witir ni selepas Isya sampai ke subuh, waktu dia luas. Jadi solat sunat tahajud dan solat sunat witir ni jangan tinggal. Solat sunat tahajud tu bila? Solat sunat witir tu bila? Menarik kan? Nantilah kita sudahkan. Jadi siri solat sunat je lah. Kita tak usah masuk tajuk-tajuk lain lah. Sebab ana suka buat slow-slow, perlahan-perlahan ni supaya para jemaah boleh faham, insya-Allah. Baik. Bila kita selesai daripada solat subuh, selesai daripada awak solat subuh, kan? Bila selesai solat subuh, apa yang kita nak buat? Eloknya bagi kita lah yang sudah bertaraf RTM. RTM ni biasa kalau orang tengok TV, RTM tu Radio TV Malaysia, kan? RTM. Bukan itu maksud saya. RTM ni orang yang tak bekerja macam tuan-tuan dan puan-puan ni, dia panggil rehat tunggu mati, retired dah, orang yang pencen. Nah, jadi rehat tunggu mati ni, sempatlah kalau kita pergi solat subuh di masjid, kita tunggu sampai terbit matahari. Tunggu sampai terbit matahari. Tengok dalam hadis ni diriwayat Imam Tirmizi, ada setengah ulama kata hadis ni lemah, dhaif. Syekh Nasiruddin dia kata hadis ni boleh diterima. Jadi kita nak beramal ni, kita ambil yang boleh terima lah, kan? Ada juga orang kritik lah macam-macam. Kita kata tak apalah, dah ada ulama menghasankan dia, jadi kita terima. Apa sabda dia? Sabda Nabi SAW, man sallal ghada fi jama'atin thumma qa'ada yazkurullah hatta tatlu'a syams. Siapa dia solat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir di tempat solat dia tu, di masjid dia tu. Ustaz, tempat solat tu maksudnya tempat dia semayang tak bergerak-gerak ke dalam masjid? Dua pandangan di sini. Ada ulama kata fi musallah, tempat dia solat. Manakala awak solat dekat sini, jangan bergerak, tunggu sampai duha. Ada ulama memperluaskan sikit, dia kata tak sampai berkat tu. Asal ke dalam ruang masjid. Mana wala mungkinlah kita rasa letih kan. Kita orang tua-tua nak bersandar, cari tiang, boleh. Yang penting dalam ruang solat itu. Duduk di situ, berzikir. Kalau ada orang kuliah, kita dengar. Kalau tak ada orang kuliah, boleh je. Tuan-tuan dan puan-puan, buka YouTube, buka Facebook, DR, Abu Anas Madani, hari-hari. Kalau saya tak musafir, insya-Allah kita akan live selepas solat subuh. Dalam pukul 6.45 gitu, sampai 7.30, 7.40, lebih kurang dalam 40 minit, 45 minit. Sekitar itulah, tengok tajuk. Kita akan baca every day, setiap hari daripada hari Sabtu sampai hari Khamis, tafsirul Quran. Hari-hari, kecuali hari musafir. Kalau pagi Jumaat, kita baca kitab lain lah, tazkirah. Supaya tuan-tuan yang pergi masjid tak kelang kabut nak balik. Kalau tidak, peminat pencipta ilmu ni, dia jadi macam kena balik cepat ni nak dengar kuliah. Jadi kalau hari Jumaat kita
Kita bagi kitab lain tu dia jadi macam okey lah. Kita duduklah berapa ni, bermasyarakat dengan ahli-ahli qaryah, ahli masjid, dan makan-makan pagi ke, ada kuliah subuh. Baiklah. Bila kita duduk, hatta tatlu asy-syamsu, sehingga matahari naik, meninggi dah matahari. Dia panggil masuk waktu duha ya. Summa shalla raka'ataini, dia pun solat paling minima 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Dia boleh pahala haji dan umrah yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. 3 kali ulang. Tadilah anda sebut tadi sebagai amanah ilmiah akademiknya, ada ulama kata hadis ini dhaif dan ada yang katakan boleh terima. Baik. Bilakah waktu syuruk tu, waktu duha tu bila, waktu naik matahari tu bila? Tengok di bawah. Waktu solat isyraq ialah solat duha yang dilaksanakan pada awal waktunya. Ini kerana waktu solat sunat duha bermula dari terbitnya matahari sehingga sebelum matahari tegak di atas kepala. Justru itu, solat isyraq bermula setelah matahari naik pada kadar segalah, iaitu lebih kurang 1.5 meter ataupun kira-kira 12 hingga 15 minit selepas matahari terbit. Macam mana ni? Apa bagaimana pelaksanaannya? Pelaksanaannya simple je lah. Selepas kita di setiap surau masjid ada tanda isyraq, itu isyraq. Sekarang ni isyraq lewat kita mungkin dah 7.30 dah baru isyraq. 7.30 sebab musim lambat, musim sejuk ni lambat subuh kan. 7.30 baru isyraq. Jadi kita kena tambah lagi 12 atau 15 minit. Mana 7.45 baru kita boleh mula ke solat sunat yang pertama. Nak solat sunat apa tu? Ada ulama setengah kitab fiqh ni kata solat sunat isyraq. Solat sunat isyraq. Ada ulama kata, ini solat sunat duha ni, solat sunat duha. Jadi tuan-tuan nak pilih yang mana, pilih je lah. Saya pun tak paksa. Tapi kalau tanya Ana sendiri, Ana akan pilih solat sunat duha. Sebab Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat bil asyi wal isyraq, Allah Ta'ala perintahkan supaya banyakkan melakukan solat sunat ketika pagi dan petang dan pagi. Kata Ibn Abbas, aku cari pagi itu rupanya solatul duha. Jadi solat sunat isyraq itu maksudnya solatul duha, solat sunat duha. Jadi itu dia panggil solat sunat duha yang paling awal. Tapi yang eloknya dalam hadis Nabi, Nabi bersabda, salatul awabin hina tarmadul fisal. Salatul awabin hina tarmadul fisal. Solat orang yang baik-baik, solat orang yang salihah ni, mereka akan solat ketika panasnya kaki anak unta. Ketika anak unta dah panas, dia bangun nak pergi cari tempat teduh. Jadi kalau saya anggarkan di negara Arab Saudi lah contohnya, jam 9 pagi itu dah panas. Dia zuhur dia pun 12 lebih je. Jadi kalau tempat kita ni kita letak dalam sekitar jam 10 pagi. Jam 10 pagi itu waktu yang paling kerang kabut. Makcik-makcik duduk di pasar pagi. Orang muda-muda duduk di pejabat. Jadi ketika itu kita boleh solat besarnya pahala. Jadi kita lakukan solat sunat duha. Jadi solat sunat duha yang awal kita selepas 15 minit syuruk. Yang elok setelah separuh hari. Maknanya setengah hari, mana pun jam 10 pagi elok. Solat duha ni memang Nabi sebut dalam hadis dan juga Nabi buat. Contohnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa pernah Nabi SAW berpesan kepada dia, "Ausani khalili bi thalathin." Kekasih aku, siapa dia kasih dia? Nabi SAW telah berwasiat kepada aku 3 perkara, la ada'hunna hatta amut. Aku tak akan tinggal amalan ini sehingga aku mati. Oh, itu tengok ni. Tengok gaya sahabat bila dia nak terima mana-mana hadis amalan, dia berdeklar, aku tak akan tinggal sehingga aku mati. Apa dia? Saumu salasati ayyam min kulli syahrin, puasa sunat 3 hari sebulan. Eloklah kalau kita boleh solat sunat hari putih tu, 13, 14, 15 tu. Elok. Tak boleh hari putih, hari hitam tak boleh, mana-mana hari je. Yang penting hari yang tidak dilarang. Wa salatid duha. Ni tajuk kitanya, salat duha, wa naumin ala witrin,
kalau aku ni tidur setelah solat witir. Hadis ni rawahul Bukhari. Kenapa pula witir ni kena cepat? Nabi katakan witir ij'alu akhir salatikumul witra. Jadikan solat yang terakhir kamu witir pada waktu malam. Ni kenapa Abu Hurairah solat awal? Tak. Abu Hurairah ni dia belajar banyak, dia mengaji banyak, boleh jadi wallahu alam dia ni apa? Tidur lewat. Maka Nabi kita pesan kepada dia, mu solat dulu sebelum tidur. Takut terlepas witir, rugi. Terlepas witir rugi. Baik, jelas kepada kita. Sesalah kita, ini selingan ni. Jangan pandang kecil amalan sunat. Kata di Syekh Ali Ad-Daqqaq, man istahana bi adabin min adabil Islam, uqiba bi hirmanis sunnah. So, siapa yang meremehkan satu adab daripada adab-adab Islam, dia akan dihukum dengan terhalangnya dari melakukan perkara sunat. Sesiapa yang meninggalkan perkara sunat, dia akan terhalang dari melakukan ibadat fardu. Tak sempurna ibadat fardu dia. Sesiapa yang meremehkan perkara fardu, Allah akan datangkan kepadanya seorang ahli bid'ah yang melakukan perkara batil di sisinya, lalu orang itu akan masukkan syubhat ke dalam jarung hatinya. Ini yang cukup berbahaya. Jadi banyak kita sekarang ni, banyak syubhat-syubhat yang dimasukkan oleh sama ada melalui kuliah, melalui TikTok, video-video pendek ini yang dia buat oleh budak-budak ni. Konon-kononnya begitu begini, kita kata itu di antara perkara yang kurang selesa. Baiklah, tamatlah kita perbincangan. Memandangkan kita Ramadan nak datang dah. Ramadan nak mari dah ni. Jadi eloklah tuan-tuan dan puan-puan, kita kempen besar-besaran supaya solat tarawih di masjid bersama dengan imam, jangan lari tengah jalan. Kita solat di masjid, solat tarawih bersama imam, jangan lari tengah jalan. Apa dia? Ni, tunggu selesaikan tarawih bersama imam kamu, jangan lari. Dan Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menceritakan satu malam Nabi SAW keluar daripada rumah dia pergi solat qiyam Ramadan di masjid. Orang tak tahu, tak ramai lah. Orang lain solat di tempat dia lah, rumah dia ni. Bila malamnya berikutnya, bila dia orang tahu Nabi solat, ramai yang datang ke masjid. Ramai datang ke masjid. Nabi solat sampai separuh malam. Lebih kurang dalam pukul 12 lah kot deh. 12 malam. Bila sudah sahabat-sahabat ni mari jumpa Nabi, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa tak puas hati lah Rasulullah. Lambat lagi nak sahur. Sambunglah lagi Rasulullah, kita nak ikut belakang Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersifat dengan rahmatan lil alamin, Rasul yang membawa rahmat kepada alam, Nabi tak layan permintaan sahabat ni sebab dia bimbang nanti. Kamu tak apalah, kuat iman, kuat ni. Tapi orang yang kemudian, orang di belakang kamu nanti tu, mana kuat macam kamu? Maka Nabi bagi bonus. Tengok hadis, Nabi kata sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin." Innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Sesiapa yang berdiri solat tarawih bersama imam sehingga dia beredar, maknanya sudah. Kalau imam kita 8 rakaat campur 3 witir, kita pun 11 rakaat. Kalau masjid kita ni 20 rakaat campur witir, kita pun 23 rakaat. Sampai sudah. Jangan lari tengah jalan. Apa kita dapat? Kutiba lahu qiyamul lailatin, dia dapat pahala berdiri malam sepenuhnya. Walaupun dia balik tidur di rumah dia untuk nak kerja besok, dia boleh pahala qiyamul lail. Untung. Hadis ini rawahu Tirmizi. Dan lain-lain dengan sanad yang baik. Jadi kita kena sudah ngem, termasuk witir. Boy, tadi Abu Anas cakap elok witir ni kita jadikan di akhir malam. Kenapa pula nak solat dengan imam di awal malam? Gini. Kata di para ulama hadis, kalau kita solat tarawih saja, kita tak solat witir dengan imam, kita tak sudah sekali dengan imam. Habis macam mana saya nak selesai masalah? Nak selesai masalah mudah ya. Awak solatlah sekali dengan imam juga, cuma imam niat solat witir, kita niat solat qiyamul lail. Imam niat solat witir, kita niat solat qiyamul lail, mana kita tak witir lagi dengan dia. Yang 2 rakaat tu okey.
Yang imam satu rakaat tu macam mana nak buat? Imam niat witir satu rakaat. Jadi kita kena niat dua rakaat. Selepas imam beri salam, Assalamualaikum, kita pun tambah Allahu Akbar. Tak apa, tak bangun pun. Kita solat sunat kan. Solat sunat ni solat sambil duduk pun boleh. Jadi kita sambil duduk, kita pun Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah semula, kita rokok, kita sujud, kita bagi salam. Maknanya kita sudah sekali dengan imam waziyadah, tambah lagi. Bukan awak sudah sekali dengan imam, tambah lagi lebih pada imam lagi. Jadi kita dapat pahala full. Kutiba lahu qiyamul lailatin, ditulis baginya pahala berdiri satu malam. Suka tak? Istilah suka kan? Alhamdulillah. Jadi cubalah usaha kempen kawan-kawan, kempen anak-anak, kempen cucu menantu supaya pergilah solat tarawih tahun ni dengan solat yang tak pernah kita lari daripada imam. InsyaAllah. Mudah-mudahan berhasil motivasi kita ni berhasil. Alhamdulillah. Oh, kalau orang tu lari tengah jalan macam mana Ustaz? Jawapannya dia boleh setakat tu lah. Dia boleh pahala setakat yang dia solat dan dia tak boleh pahala bonus qiyamul lail. Rugi. Yang sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, orang yang solat tarawih di bulan Ramadan dapat pahala qiyamul lail bonus untuk solat sunat. Tapi kalau awak solat isya berjamaah, kemudian tarawih, balik tidur, bersahur, datang balik untuk solat subuh, berjamaah di masjid, kita boleh dua bonus. Bonus yang kedua atau bonus yang besar, bonus qiyamul lail solat fardu. Berdasarkan hadis Nabi kita sebut, siapa dia solat fardu, solat isya, dia ka'annama qama nisfal lail. Dia boleh bonus pahala separuh malam. Dia datang solat subuh pula, bercantum dua-dua, jadi satu malam bonus. Alhamdulillah. Tuan-tuan jangan lari tengah jalan. Adapun isu solat witir. Solat witir ni bila sebenarnya kita boleh buat? Para jemaah sekalian, solat malam ni terbagi kepada 3 bahagi. Yang pertama, solat malam secara umum. Solat malam secara umum berbila selepas solat isya, kita solat ba'di isya, bermulalah qiyamul lail sampai subuh. Awak nak solat sunat apa? Solat taubat, solat hajat, solat witir, semua boleh. Tapi ingat, witir ni dia tak ada 2 kali satu malam. Rekaat banyak tapi tak boleh. Kita dah witir di awal malam, nak bangun akhir malam nak witir pula, no. Tapi kalau kita tak niat lagi habis, boleh. Contohnya kita di awal malam baru kita niat 4 rakaat. Kita bangun di akhir malam lagi, tambah 4 rakaat, lepas tu yang ke-9 witir, boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, solat malam, solat witir sebelum tidur, seperti Abu Hurairah tadi, boleh juga. Dan yang ketiga, yang paling utama sekali, solat witir di akhir malam. Selepas bangun tidur. Dia gini, kalau kita tak tidur, daripada isya sampai subuh tak tidur, itu dipanggil qiyamul lail. Kalau kita sudah tidur dan kita bangun, nama dia tahajud. Solat tahajud ni solat setelah kita bangun dari tidur. Itu nama dia tahajud. Daripada solat tahajud, solat bangun dari tidur, baru jadi tahajud. Kalau solat tak tidur, tak jadi tahajud. Jangan lupa tu. Solat tak tidur, tak jadi tahajud. Solat lepas tidur, baru jadi tahajud. Nak witir belum tidur boleh, witir lepas tidur boleh. Yang afdalnya witir di akhir malam. Ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Nabi sebut dalam hadis, jadikan akhir solat malam kamu itu witir. Cuma saya nak tekan di sini ya. Selepas solat witir, apa yang kita nak baca? Macam-macam kita dengar orang baca. Tapi kita terlepas pandang yang sunnah dibaca. Jadi yang sunnah kita bacanya, bila kita selesai solat witir, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. Subhanal malikil quddus. 3 kali. Ada setengah riwayat, ada tambahan Rabbil malaikati warruh. Jadi ini dipanggil bacaan selepas witir yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita boleh ingat lagi, kita baca Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bi mu'afatika min 'uqubatik
wa a'udzubika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Jadi ingatlah, ini di antara bacaan-bacaan witir yang warid daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jadi kita mengatakan bahawa saya selalu guna perkataan ini, perkataan motivasi ini, beramal dengan sunnah, hati tenang, pahala confirm. Beramal dengan sunnah, hati tenang, pahala confirm. Apa maksud? Maksud dianya, bila kita amal dengan apa yang diambil daripada sunnah Nabi SAW, orang tanya, awak ambil mana ni? Ni, riwayat Bukhari, Muslim, Imam Syafi'i sebut dalam kitab dia, riwayat-riwayat. Jadi kita kata hati tenang sebab kita ada sandaran. Pahala confirm, Nabi yang beritahu. Apa dia solat sunat 12 rakaat, bunyalahu baitun fil jannah. Apa dia solat sunat 12 rakaat satu malam, mahliga dalam syurga. Kalau orang lain cakap, kita tanya, ambil mana? Ambil guru saya. Guru awak ambil mana? Ambil daripada mimpi. Mimpi ni bukan wahyu. Tak kuat. Apalagi kalau dah jumpa dalam buku je. Tak, tapi kita jumpa dalam sanad, maka kata-kata hikmah Abu Anas ini, fadilat beramal dengan sunnah, hati tenang, pahala confirm. Ingat dah? Beramal dengan sunnah, hati tenang, pahala confirm. Alhamdulillah. Tamatlah perbincangan kita. InsyaAllah kita tamatlah daurah kita, mengakhiri destinasi dia, dan insyaAllah kita akan sambung besok siri yang terakhir, iaitu solat untuk musafir, solat dalam keadaan sakit ataupun musafir, insyaAllah. Salatus safar, solat musafir. Kita orang banyak travel kan? Travel sana sini. Sudah pasti kita perlu belajar ilmu yang besar ini. Baiklah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.